Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 22 Mei 2023. Golongan berpendapatan tinggi T20 tidak akan menerima lagi subsidi dari kerajaan untuk tujuan menunaikan haji dan mereka harus menanggung kos tersebut sepenuhnya. Mereka juga tidak dapat menikmati lagi subsidi penggunaan elektrik kerana mampu membayar kos dalam jumlah yang besar, tidak seperti golongan berpendapatan rendah B40. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sistem penyelarasan data iaitu pangkalan data utama padu yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini akan diguna untuk menyelaras penilaian agihan subsidi kepada golongan yang layak. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkenaan dasar-dasar baharu dan drastik yang sudah dilaksanakan sejak mentadbir negara bagi melonjakkan ekonomi negara mengambil kira risiko penguncupan ekonomi dunia. Minggu lalu, Anwar dilaporkan berkata hanya pengguna domestik yang menggunakan elektrik berlebihan akan dikenakan caj tarif elektrik semasa dan tidak diberi subsidi. Kerajaan juga menolak untuk menaikkan tarif elektrik seperti yang ingin dilakukan Kabinet terdahulu. Bidaan nombor pendaftaran kenderaan bagi siri FF berjumlah 34.3 juta ringgit sekaligus menjadi kutipan tertinggi dalam sejarah sistem bidaan JPJ e-Bid. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata, seramai 34,032 orang menyertai bidaan itu yang dibuka dari 14 hingga 19 Mei lepas dengan 8,348 daripada mereka berjaya mendapatkan nombor plat siri berkenaan. Beliau berkata nombor plat yang mendapat bidaan tertinggi adalah FF8 dengan harga RM950,000 diikuti FF9, FF3 dan FF2. Tambahnya, jumlah penglibatan pembida dan pemenang bagi siri FF ini juga merekodkan penyertaan tertinggi sejak aplikasi dalam talian JPJ e-Bid dilancarkan pada 15 April 2019. Sementara itu, menjawab dakwaan 3 nombor dengan nilai bidaan tertinggi dimenangi oleh individu yang sama, Loke berkata ia tidak menjadi masalah sekiranya benar kerana setiap pembida boleh membida sehingga 3 nombor dalam sesuatu siri. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu memiliki simpanan mencukupi sekurang-kurangnya RM600,000 untuk bersara pada usia 60 tahun. Jumlah tersebut adalah untuk perbelanjaan bagi tempoh 20 tahun atau sehingga pesara berumur 80 tahun bagi menampung kos sara hidup. Ketua Pegawai Strategi KWSP Nur Hisham Hussein berkata, perkiraan RM600,000 hanya membabitkan perbelanjaan makan minum seorang pencarum dan berdasarkan jangka hayat sehingga 20 tahun selepas bersara. Nur Hisham berkata pihaknya dalam KWSP bimbang dengan data dan unjuran keperluan simpanan pencarum yang sebahagian besar jauh daripada mencapai jumlah untuk hidup selesa selepas bersara. Katanya, lebih merisaukan apabila masih banyak pihak berterusan mendesak kerajaan membenarkan pengeluaran untuk kali kelima. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani menuntut penjelasan sama ada kerajaan melakukan proses tapisan terhadap beberapa syarikat tempatan yang menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama syarikat China. Bekas Menteri Keuangan kedua itu berkata beliau mendapati terdapat beberapa syarikat yang tidak mempunyai jejak rekod mencukupi dengan komitmen pelaburannya sebanyak RM170 bilion. Justru beliau turut mengemukakan soalan sama ada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI atau Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA melakukan proses tapisan terhadap syarikat-syarikat berkenaan. Johari dalam pada itu turut meminta penjelasan daripada MITI mengenai langkah yang akan diambil untuk memastikan komitmen pelaburan yang ditandatangani ketika lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dapat memberikan manfaat kepada rakyat termasuk peluang pekerjaan. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata MOU yang ditandatangani itu akan dipantau oleh jawatankuasa secara khusus.
Beliau berkata MIDA juga telah melakukan proses biasa dalam menilai syarikat-syarikat tersebut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Bantuan keuangan e-dompet sebanyak RM200 kepada mahasiswa akan mula diberikan pada Jun depan yang akan diuruskan oleh Kementerian Keuangan MOF. Bercakap kepada utusan Malaysia, MOF menjelaskan pihaknya dengan kerjasama kementerian yang terlibat kini dalam proses memuktamadkan penyediaan perkhidmatan e-dompet berhubung pembangunan sistem data program. Ini termasuk keperluan pengajian sebelum pelancarannya pada hujung bulan Jun akan datang. Baru-baru ini, utusan Malaysia melaporkan mahasiswa Universiti merayu agar kerajaan segera menyalurkan bantuan RM200 e-dompet kepada mereka seperti yang diumumkan Perdana Menteri pada 7 April lalu. Menurut mereka, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban dan berhadapan kos sara hidup yang turut meningkat di kampus. Bangunan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Cawangan Jalan Gasing dilaporkan terbakar kira-kira pukul 10.50 pagi tadi. Menerusi video yang dimuat naik oleh orang awam di media sosial, api marak di bahagian depan bangunan dan melibatkan tingkat 4 dan 5. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Hafizah Muhammad Nur berkata, tiada kemalangan jiwa dilaporkan berikutan kejadian itu. Katanya, pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.39 pagi berhubung kejadian tersebut. Terdahulu pada tahun 2018, bangunan 6 tingkat itu pernah terbakar, dipercayai berpunca daripada percikan api daripada kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di tingkat 1 bahagian luar bangunan berkenaan. Indonesia giat membangunkan serum darah yang boleh memberikan imuniti sementara kepada ternakan babi bagi membendung wabak demam babi Afrika yang merebak di ladang ternakan terbesar negara berkenaan. Ketua Pihak Berkuasa Veterina Kepulauan Riau, Dr. Honis Mandri berkata, pegawainya sedang berusaha menghasilkan serum pemulihan tersebut daripada darah babi yang masih hidup. Jelasnya, serum pemulihan adalah serum darah yang mengandungi antibodi yang boleh memberikan imuniti jangka pendek terhadap jangkitan. Menurutnya lagi, usaha berkenaan adalah langkah penting bagi mencegah dan membendung penularan demam babi Afrika, memandangkan masih tiada vaksin berkesan terhadap wabak tersebut. China bertindak tegas terhadap akaun milik pelawak kelahiran Malaysia, Nigel Eng atau lebih dikenali sebagai Uncle Roger selepas dia memperseda Beijing sebagai negara pengintip dan dasar satu negara terhadap Taiwan. Berikutan itu, gurauan melampau Eng membawa padah apabila dia kehilangan akaun miliknya yang mempunyai lebih 400,000 pengikut di Weibo. Weibo dalam satu kenyataan memaklumkan akaun tersebut didapati melanggar peraturan manakala akaun Eng di laman perkongsian video di Shanghai Bilibili turut digantung. Menurut pengguna media sosial, Uncle Roger kena cancel kerana klip yang dikongsi di Twitter mengenai sebuah rancangan yang bakal disiarkan pada bulan hadapan. Menerusi klip tersebut, Uncle Roger dengan selamba membidas rangkaian pengawasan dilakukan Beijing dan menyebut isu dasar satu China ketika berjenaka tentang Taiwan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Kilang baharu Ajinomoto Berhad AMB diiktiraf secara rasmi dengan penarafan perak Indeks Bangunan Hijau GBI. Terletak di Bandar Enstek Halal Hub, kilang mesra alam ini juga menggunakan teknologi canggih yang mengoptimumkan operasi melalui automasi dan pendigitalan. Dibuka untuk lawatan orang ramai, bangunan yang menyediakan persekitaran yang kondusif dan mesra kerja turut dilengkapi fasiliti rekreasi dalam memberikan elemen berbeza bangunan tersebut. Sebagai pengeluar makanan dan perencah yang dinamik, AMB dalam satu kenyataan turut menjelaskan pembangunan kilang ini juga dilihat mampu meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja. Sementara itu, pengunjung juga boleh melakukan pelbagai aktiviti menarik selain membuat demonstrasi masakan secara percuma. KPJ Healthcare Berhad KPJ, antara pengendali perkhidmatan penjagaan kesihatan utama di Malaysia, memperuntukkan RM500 juta perbelanjaan modal bagi tahun ini. Pengerusinya, Datuk Mat Arif Mahmud berkata, perbelanjaan modal berkenaan merangkumi kerja-kerja naik taraf keupayaan dan kualiti perkhidmatan di 29 buah hospitalnya di seluruh negara. Katanya, pada 2024, jumlah hospital KPJ bakal meningkat kepada 30 buah menerusi pembukaan Hospital KPJ Kuala Selangor sekiranya semua berjalan dengan lancar. Terdahulu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berkenan merasmikan hospital berkenaan yang berkeluasan 1.12 hektar dengan 300 kapasiti katil, 10 unit rawatan rapi ICU dan 7 dewan bedah. Pemain badminton perseorangan lelaki profesional negara, Lee Zijia berjaya memperolehi semula momentum persembahannya selepas berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam Piala Sudirman 2023 sekaligus menambah keyakinan penyokong terhadap pencapaiannya dalam kejohanan itu. Meskipun Malaysia tewas di separuh akhir tetapi kem negara berjaya mencapai sasaran Persatuan Badminton Malaysia BAM untuk mara ke separuh akhir, malah kejayaan pemain berusia 25 tahun itu mempamerkan permainan yang mengagumkan dalam kelima-lima aksi di kejohanan tersebut. Bekas pemain kebangsaan Roslin Hashim berkata, corak permainan yang dimiliki Zijia telah menunjukkan perubahan ketara dalam kejohanan 2 tahunan itu berbanding prestasinya sebelum ini. Sementara itu, pengarah kejurulatihan beregu badminton Akademi Badminton Malaysia ABM, Reksi Mainaki berpuas hati dengan semangat yang dipamer skuad negara meskipun tidak menyangkal bahawa kekalahan pasangan juara dunia Erin Chia Sohbuyi berkemungkinan kerana kurang rehat. Manchester City meraihkan kejayaan kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan ke atas Chelsea dalam suasana pesta yang santai di Stadium Etihad semalam. City disahkan sebagai juara tanpa bermain selepas kemenangan Nottingham Forest menentang Arsenal 1-0 kemarin, membolehkan pengurus Pep Guardiola melakukan 9 pertukaran daripada pasukan yang membelasah Real Madrid untuk mara ke final Liga Juara-Juara. Dalam aksi perlawanan semalam, Julian Alvarez membuktikan dia mampu mempamerkan penyudah terbaik untuk meletakkan City di hadapan 1-0 pada awal minit ke-12 walaupun Erling Haaland direhatkan. Keputusan 1-0 kekal sehingga whistle penamat dibunyikan sekaligus menggembirakan ribuan peminat The Citizens yang bersedia meraihkan pasukan kesayangan mereka untuk menjulang trofi tersebut. Awal bulan depan menjadi detik terpenting buat City yang akan mengharungi final Piala FA bertemu Manchester United sebelum menentang Inter Milan pada perlawanan akhir Liga Juara-Juara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 23 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.